Ini adalah Raja Arab yang terakhir yang paling berani melawan Barat, melawan bangsawan dan membela mereka yang menjaga Baitul Maqdis. Dengan segala yang dia ada, ucapannya membakar jiwa umat Islam pada masa itu untuk berjuang. Quds Syarif yunadikum wa yastaghith bikum ayyuha al-ikhwah. Hal nakhsha al-maut wa hal hunak mautatun afdal وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله دعوة إلى الجهاد في سبيل الله. Akidahnya juga cita-citanya hanyalah untuk Allah. في سبيل ديننا وعقيدتنا دفاعا عن مقدساتنا. Atas kelantangannya dan kecintaannya kepada umat Islam di seluruh dunia, akhirnya ia dibunuh dengan 12 tembakan secara dekat. Beliau ialah Raja Faisal bin Abdul Aziz. InsyaAllah kita akan cerita pada video kali ini dan kita bandingkan dengan Raja Arab Saudi yang ada sekarang. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Akhir-akhir ini adalah sangat sukar untuk saya sebab kita telah dipantau dan satu channel saya yang banyak berkongsi mengenai Baitul Maqdis dah pun dikhatamkan. Begitulah lumrah dunia. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda semua selalu support channel ini. Saya tahu ramai yang tengok daripada pelbagai negara, dan bagi yang baru berada di channel ini, jangan lupa untuk klik butang subscribe agar channel ini terus berkembang, insyaAllah. Sahabat semua, hari ini kita nak bahas mengenai raja terakhir di dunia Islam, khususnya di negara Arab, yang berani dan digeruni oleh musuh-musuhnya, yang mana hari ini adalah sangat sukar untuk ditemui. Nama almarhum ialah Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, yang dilahirkan pada 14 April 1906. Beliau adalah anak lelaki daripada ayahnya, iaitu Raja Abdul Aziz, dan juga ibunya yang bernama Tarfah binti Abdullah Al Shaykh. Untuk pengetahuan sahabat semua, Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud ini adalah antara generasi yang melakukan penaklukan di Jazirah Arab, yang mana sebelum ini dikuasai oleh Bani Ar-Rashidih yang bersekutu di bawah Ottoman Empire ataupun Khilafah Utsmaniyah. Sehinggalah Raja Abdul Aziz ini menguasai Jazirah Arab selepas kejatuhan Khilafah Utsmaniyah ataupun Ottoman Empire secara rasmi pada tahun 1924, dan Raja Abdul Aziz ini mendirikan kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932 secara rasmi dan menjadi raja pertama bagi negara Arab Saudi ataupun Amir, iaitu ketua pemerintah di bumi Najd yang sekarang ini dipanggil sebagai Riyadh. Untuk pengetahuan sahabat semua, dulu kawasan Hijaz adalah Mekah dan Madinah dan ke atas sedikit, dan wilayah Najd pula adalah satu kawasan yang besar, termasuklah di dalamnya negara UAE, Qatar, Kuwait, Oman dan Bahrain. Dan boleh dikatakan tanah Najd ini adalah sangat kaya dengan minyak sampailah sekarang. Kekayaan mereka tidak lagi habis dengan dilimpahkan minyak di Arab Saudi, UAE, Qatar dan negara-negara lain. Kita boleh lihat sendiri hari ini negara-negara tersebut kekayaan mereka bukan biasa-biasa. Negara terkaya adalah mereka, bangunan tertinggi di dunia adalah mereka, dan segala kemewahan terdapat di sana. Sehinggalah yang terbaru ini mereka temui pula lombong emas luas sepanjang 100 km. Limpah ruah kekayaan di bumi Najd ini. Tetapi tanah ini tidak didoakan oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah doakan hanyalah Syam dan juga Yaman. Untuk pengetahuan semua, Syam ini termasuklah daripada Syria, Jordan, Palestin dan Lubnan, yang mana dahulu kawasan tersebut adalah Syam, tetapi dipecahkan dan menjadi negara-negara yang kecil. Dan daripada semua kawasan itu hanya dua kawasan sahaja yang didoakan oleh Rasulullah, iaitu bumi Syam dan juga bumi Yaman. Sebagaimana Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina, yang bermaksud, ya Allah limpahkanlah keberkatan kepada kami, kepada wilayah Syam kami, ya Allah limpahkanlah keberkatan untuk Yaman kami. Jadinya pada ketika itu sahabat bertanya, bagaimana dengan Najd kami ya Rasulullah? Dan Rasulullah berdoa lagi, ya Allah limpahkanlah keberkatan kepada kami, kepada wilayah Syam kami, ya Allah limpahkanlah keberkatan untuk Yaman kami. Sahabat bertanya lagi, Najd bagaimana ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, di sana akan banyak terjadi gempa bumi dan fitnah, dan di sana akan timbulnya tanduk syaitan. Hari ini sabda Rasulullah SAW dah pun terbukti. Negara Najd daripada Riyadh sehinggalah ke UAE penuh dengan fitnah, maksiat, pesta dan pelbagai lagi perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam. Dan hiburan dah dinormalisasikan di sana. Kita sendiri dah saksikan sekarang. Sedangkan perkara itu 1400 lebih tahun dahulu Nabi SAW mendoakan perkara tersebut. Kita berbalik kepada cerita tadi. Maka bumi Najd ini diperintah oleh keturunan Saud, iaitu Raja Abdul Aziz, pendiri Arab Saudi. Boleh dikatakan sosok yang hebat disebabkan penguasaan dan juga Allah berikan kelebihan kepadanya dan keturunannya yang menjaga tanah suci umat Islam, iaitu Mekah dan juga Madinah. Sahabat semua, antara kelebihan Raja Saud ini juga ialah dia memiliki banyak isteri, yang mana sekitar 22 orang isteri dan hampir 100 orang anaknya. Subhanallah. Sebelum kita bercerita panjang, kita ketahui dulu turutan raja yang memerintah Arab Saudi juga menjaga tanah suci umat Islam daripada awal sampailah sekarang.
Raja yang pertama ialah Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Said daripada tahun 1923 hinggalah kepada 1953. Dia adalah pendiri dan juga pencetus terbentuknya negara Arab Saudi. Raja yang kedua ialah Saud bin Abdul Aziz, anak sulung Raja Abdul Aziz, yang mana ia memerintah Arab Saudi sekitar 1953 sehinggalah pada 1964. Yang ketiga ialah Faisal bin Abdul Aziz, anak ketiga daripada ibu yang berbeza. Ia memerintah daripada 1964 sehinggalah kepada 1975, yang akan kita ceritakan mengenai perjuangannya membela Palestin selepas ini. Yang keempat adalah Khalid bin Abdul Aziz, anak yang kelima, dan ia memerintah Arab Saudi pada tahun 1975 sehingga 1982. Yang kelima ialah Fahd Abdul Aziz, anak yang ke-8. Ia memerintah Arab Saudi pada tahun 1982 sehingga pada tahun 2005. Yang keenam ialah Abdullah bin Abdul Aziz, anak yang ke-10. Ia memerintah Arab Saudi pada tahun 2005 sehingga pada tahun 2015. Yang terakhir ialah Salman bin Abdul Aziz, anak yang ke-25. Ia memerintah Arab Saudi pada tahun 2015 sehingga 2024 sekarang ini, yang mana anaknya adalah menjadi Perdana Menteri, iaitu Muhammad bin Salman. Kita berbalik kepada Raja Faisal bin Abdul Aziz, yang mana ia menjadi raja ketiga di Arab Saudi. Raja Faisal ini mempunyai keturunan yang baik-baik daripada sebelah ibunya, kerana kebanyakan ulama dan juga cerdik pandai adalah daripada keluarga sebelah ibunya, iaitu keluarga Asy-Syaikh. Ketika Raja Faisal dilahirkan, ia tidak lama bersama dengan ibunya, kerana ketika dia berusia 6 bulan, ibunya Taraf binti Abdullah telah pun meninggal dunia. Maka ia pun dijagalah oleh keluarga sebelah ibunya, iaitu daripada neneknya Hayya binti Abdul Rahman dan juga atuknya yang bernama Abdullah bin Abdul Latif, yang mana atuknya merupakan seorang tokoh agama yang besar dan juga menjadi penasihat kepada raja, iaitu Abdul Aziz, ayah kepada Raja Faisal tadi. Jadinya segala perkara yang berkaitan agama dan melibatkan hal-hal besar, penasihat kepada seorang raja itu adalah seorang ulama, yang mana pada ketika itu raja tidak membuat keputusan mengikut kehendaknya sendiri sebelum mendapat nasihat daripada ulama. Sebab itulah Mekah dan Madinah juga Riyadh dapat dijaga dengan baik di zaman pemerintahan mereka. Mungkin itu jugalah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keturunan daripada Raja Abdul Aziz ini untuk menjaga Mekah dan Madinah. Makanya Raja Faisal ini pun membesar dengan ilmu agama sehinggalah dia berusia 9 tahun. Dia dah mempelajari Al-Quran dengan baik, ilmu agama juga di masa kecilnya ia diterapkan dengan pengetahuan politik, keberanian menunggang kuda, sehinggalah usia yang meningkat ia juga diterapkan dengan ilmu ketenteraan. Boleh dikatakan memang Faisal bin Abdul Aziz ni dididik dan dibina jati dirinya adalah untuk menjadi pengganti raja, kerana dia adalah anak lelaki ketiga Raja Abdul Aziz. Sehinggalah ketika dia berumur 15 tahun pada tahun 1919, dia dapat membuat kunjungan rasmi pertama Putra Mahkota Kerajaan Saud ke London. Itu bukan hanya lawatan biasa tetapi kunjungan diplomatik dan mendapat liputan daripada media di sana. Didikan daripada keluarga diraja dan membuat dia cepat matang, dan daripada itu ia banyak menggantikan ayahnya pada acara-acara yang ayahnya tidak dapat datang. Dia juga berkunjung ke France secara rasmi, dan seiring berjalannya waktu dia menjadi Menteri Hijaz, iaitu dia menjaga Mekah dan Madinah. Silih berganti menteri dia pegang, dan di bawah tentera Arab juga dia menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar seperti Iran, Poland, Rusia, Turki, dan ia sempat juga berjumpa dengan Mustafa Kamal Atatürk dan banyak lagi negara lain. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan kedudukan Arab Saudi, dan dengan itu dia dapat memperluaskan kawasan jajahannya. Sahabat semua, sebelum ini Hijaz yang berada di dalamnya Mekah dan Madinah, dan Najd pula yang terdapat di dalamnya Riyadh, atas perkenan ayahnya Faisal bin Abdul Aziz ini membawa revolusi dengan menukar nama tersebut kepada sebuah negara, iaitu Saudi Arabia, ataupun disebut sebagai Al-Mamlakatu Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi yang ada pada sekarang ini. Dia menyatukan wilayah yang terdapat di dalamnya dan juga menyusun sistem yang lebih teratur dalam pemerintahan. Untuk pengetahuan sahabat semua, Arab Saudi ini pada zaman Raja Faisal dah pun terjalin hubungan awal yang kuat antara Amerika dan juga Arab Saudi, sebagaimana ia dan saudara seayahnya iaitu Khalid berkunjung ke Amerika Syarikat pada Oktober 1943 atas undangan presiden pada ketika itu, Franklin. Peristiwa itu yang menjadi sejarah akrabnya dua buah negara. Jadinya sebelum kematian Raja Abdul Aziz ni mahu Faisal untuk menggantikan tempatnya kerana ia terlihat lebih menyerlah dan berkarisma. Tetapi bagi mengelakkan pertempuran berlaku, maka Raja Abdul Aziz ni memberikan anak sulungnya seorang lagi, iaitu putra mahkota yang bernama Saud bin Abdul Aziz, untuk menjadi raja. Dan Raja Faisal ni pun dah siap-siap diisytiharkan akan menjadi pengganti nanti kepada Raja Saud bin Abdul Aziz dan memerintah Arab Saudi. Dipendekkan cerita, Raja Faisal ni menjadi Perdana Menteri dan abangnya yang berlainan ibu itu menjadi raja pada tahun 1953 sehinggalah pada 1964. Maka sewaktu menjadi Perdana Menteri, Faisal Abdul Aziz ni meredahkan tekanan daripada negara Mesir yang mengajak penentangan dengan mengubah sistem pemerintahan mereka daripada monarki kepada demokrasi seperti sekarang ni yang dah berlaku di Mesir. Dan juga disebabkan kelemahan abangnya iaitu Raja Saud Abdul Aziz, maka Faisal ni pun melakukan perubahan dengan kuasa yang dia ada. Antaranya ialah yang pertama, membebaskan hamba di seluruh Arab Saudi dan sistem hamba itu dibatalkan. Yang kedua, membina sistem pemerintahan Islam yang lebih teratur di seluruh Arab Saudi yang dikelola oleh Dewan Menteri Arab Saudi yang diketuai oleh Raja.
Yang ketiga, Faisal ini membina majlis fatwa yang terdiri daripada 20 orang ulama cerdik pandai. Yang keempat, ia meningkatkan taraf hidup rakyat dengan rawatan kesihatan secara percuma, pendidikan percuma, pengecualian cukai dan melindungi pekerja di seluruh Arab Saudi. Yang kelima, ia membina sistem untuk kemerdekaan hukum di bawah Mahkamah Agung dan juga mendirikan Kementerian Kehakiman. Yang keenam, membina program pemulihan ekonomi negara, meningkatkan dan juga memajukan Arab Saudi dengan membina bangunan jalan raya bagi menghubungkan kawasan-kawasan yang lain, menyediakan sumber air untuk minuman juga pertanian dan sebagainya. Yang ketujuh, ia juga menjadi pencetus iaitu memberikan pendidikan dan juga perkembangan kepada golongan wanita. Ini adalah perubahan yang dilakukan oleh Faisal bin Abdul Aziz yang menjadikan Arab Saudi terus naik di samping hubungan baiknya dengan Amerika pada ketika itu. Sebelum Faisal Abdul Aziz ini diangkat menjadi raja, terdapat pertemuan yang berlaku di antara Saud dan juga Faisal, yang mana akhirnya ulama, keluarga juga seluruh pembesar memberikan sokongan penuh agar pemerintahan diberikan kepada Faisal disebabkan Saud ini kurang bijak dalam memerintah yang mengakibatkan banyak kerugian dan juga masalah dengan negara-negara yang lain. Maka dari itu Raja Faisal ini diangkat menjadi Raja Arab Saudi pada tahun 1964, dan selepas ia menjadi raja, maka antara ucapannya ialah, "Aku memohon kepada anda saudara-saudaraku untuk memandangku sebagai saudara sekaligus pelayan yang mulia ditujukan kepada Allah sendiri." لأن فيصل إذا كان يعمل فإنما يجب أن يعمل في سبيل الله ثم في سبيل وطنه وأمته. Disebabkan Raja Faisal ini baik dan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara Arab lain pun baik, maka ia disenangi oleh pemimpin Arab pada ketika itu. Kita boleh saksikan sendiri bagaimana gambar mereka ketika para pemimpin Arab bertemu di Kairo, Mesir pada September 1970. Yang mana daripada kiri itu Muammar Gaddafi, Presiden Libya, Yasir Arafat, Presiden Palestin, Ja'far al-Nimairi, Presiden Sudan, Gamal Abdel Nasir, Presiden Mesir, Raja Faisal Arab Saudi dan juga Sheikh Sabah Kuwait. Kiranya Arab Saudi di bawah Raja Faisal ini mendapat dukungan dan juga mempunyai hubungan baik dengan negara Arab yang lain. Juga mempunyai hubungan baik dengan negara bukan Islam seperti Amerika, France dan lain-lain. Ketika awal pemerintahannya, Raja Faisal ini membentuk Dewan Raja yang akan menggantikannya siap-siap supaya tidak berlakunya pertembungan pada masa akan datang. Kiranya dia dah susun cantik siap-siap siapa seterusnya yang akan menjadi pemerintah Arab Saudi. Sahabat semua, dalam pemerintahannya juga dia menyuruh semua putera raja untuk mendapat pendidikan di dalam negara sahaja. Ia tidak menggalakkan putera raja untuk belajar ke luar negara. Dan pada tahun 1963 Raja Faisal ini membina sistem media moden, dan pada tahun 1965 secara rasmi televisyen Arab Saudi dilancarkan. Pada ketika itu ia mendapat penentangan daripada anak saudaranya sendiri iaitu Khalid bin Musaid Abdul Aziz dan menyerang stesen TV tersebut sehinggalah ia dibunuh oleh polis yang berada di sana. Juga pada pemerintahan Raja Faisal ini ia menetapkan bendera Arab Saudi secara rasmi agar tidak ditukar, juga meletakkan perancangan 5 tahun akan datang. Maka ekonomi juga minyak, pertanian, sumber alam Arab Saudi diperluaskan dengan membina pelabuhan pengangkutan yang menghubungkan negara Arab Saudi dengan negara yang lain. Juga hubungan baiknya dengan Amerika menjadikan Arab Saudi menjadi pembekal minyak terbesar pada negara-negara barat dan juga Eropah. Pada zaman pemerintahannya juga dia membina pelbagai universiti, meningkatkan dalam bidang perubatan, ketenteraan, aset tempur dan sebagainya. Boleh dikatakan serba-serbi dia menaikkan Arab Saudi dan dia adalah pencetus pembangunan kemodenan Arab Saudi. Dan juga pada pemerintahannya ia membesarkan Mekah agar mudah untuk umat Islam melakukan ibadah. Sahabat semua, antara sumbangan Raja Faisal juga ialah membentuk persatuan dunia Islam yang menghubungkan antara negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam yang lain. Antara kelebihan Raja Faisal ini ialah dia mengambil berat mengenai hal ehwal umat Islam di negara lain. Dia mencuba untuk memperbaiki dan juga mengeratkan hubungan Palestin dan juga Mesir bagi mengukuhkan hubungan kedua-dua negara. Sifat sebenar dan juga ketegasan Raja Faisal ini dapat dilihat dengan jelas iaitu ketika berlakunya serangan kepada Palestin pada 16 September 1969 oleh bangsa Y bersama sekutunya Amerika yang membuatkan Raja Faisal ini murka. Pada ketika itu ia mempersatukan 25 negara-negara Islam untuk sama-sama membela Palestin, yang mana kongres itu diadakan di Morocco dan membentuk organisasi kerjasama Islam untuk mendukung Palestin. Yang mana pada ketika itu Raja Faisal ini hubungan Mesir dengan Arab Saudi Palestin sangatlah baik sehinggalah kematian Presiden Nasir pada tahun 1970. Meskipun begitu, perancangan dan juga pembelaan kepada Palestin tetap diteruskan. Inilah saat di mana kita melihat umat Islam semua bersatu bagi membela Baitul Maqdis. Dan pada ketika itu jugalah Raja Faisal ini bercita-cita untuk syahid untuk membela umat Islam dan Baitul Maqdis iaitu tempat suci ketiga umat Islam. أيها الأخوة المسلمون نريدها قومة ونهضة إسلامية لا تذكرها قومية ولا عنصرية ولا حزبية. إننا دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا
وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله. Begitu dalam kecintaannya kepada Palestin yang hari ini sukar kita nampak kepada pemimpin Arab yang lain. Bersatunya umat Islam pada waktu itu ada yang menyumbang dengan dana jutaan dolar, ada negara-negara yang menghantar tentera, menghantar pasukan, pelbagai cara mereka lakukan untuk membantu umat Islam di sana. Sehinggalah puncak yang berlaku pada Perang Arab Israel pada tahun 1973. Sebagaimana kita ketahui, hubungan Arab Saudi dengan Amerika ini sangat baik, tetapi bila dah melibatkan Baitul Maqdis, maka tindakan tegas Raja Faisal ini ialah memboikot ataupun menghentikan minyak kepada Amerika dan dunia yang bersekongkol dengan mereka sebagai tanda protes kepada negara-negara yang mendukung bangsa-bangsa penjajah yang menjajah bumi Anbiya. Sehinggalah pada ketika itu menjadi krisis minyak di seluruh dunia yang teruk dan menyebabkan harga minyak naik berlipat kali ganda. Dan itulah tindakan tegas Raja Faisal yang diingati oleh seluruh dunia. Ianya bermula sedikit sebanyak ketika peristiwa 1948. Dia adalah antara yang ke depan dalam membela umat Islam di sana. Dia tidak membiarkan tempat suci umat Islam dicemari sebagaimana yang kita boleh saksikan sendiri dalam ucapannya yang sukar untuk kita temui pada pemimpin Arab sekarang. Jadinya selepas krisis minyak sehingga 1975, negara barat dan sekutunya tidak lagi senang kepada Raja Faisal Abdul Aziz ini. Hubungan kedua-dua negara pun memang tidak lagi baik. Maka wujudnya perancangan untuk membunuh Raja Faisal bagi melenyapkan kuasa dan juga ketegasannya daripada menentang para penjajah bangsa Y dan juga sekutunya Amerika dan France. Raja Faisal ini melakukan pelbagai cara untuk memberi bantuan kepada Baitul Maqdis dan juga penduduk Arab yang berada di sana. Ia merasai apa yang dirasai oleh umat Islam yang berada di sana. Sokongan dan dukungan penuh Arab Saudi tidak berbelah bahagi pada Palestin pada ketika itu. Raja Faisal sanggup kehilangan ekonomi daripada Amerika demi mempertahankan Masjidil Aqsa. Sehinggalah pada tahun 1975, lebih tepatnya pada 25 Mac 1975, Raja Faisal dibunuh. Ia berlaku ketika majlis raja bersama dengan rakyat, yang mana pada ketika itu Raja Faisal menerima kunjungan daripada ahli keluarganya dan salah seorang adalah anak saudaranya iaitu Ibnu Musaib yang belajar di Amerika. Kebiasaan bagi orang Arab ni bila berjumpa adalah untuk mencium anak saudara mereka di dahi bagi tanda sayang. Maka Raja Faisal ni pun menundukkan kepalanya kepada Faisal bin Musaib tadi. Tetapi bukanlah penghormatan yang dia dapat, melainkan dibunuh dengan 2 das tembakan dengan jarak yang dekat oleh Ibnu Musaib tadi. 1 das terkena kepada dagu Raja Faisal dan 1 das lain terkena ke telinganya. Jadinya Raja Faisal pun dikejarkan ke hospital di Riyadh, tetapi tidak dapat bertahan lama. Ajal dah sampai dan meninggal dunia ketika berada di hospital. Pada masa yang sama juga, para pengawal menangkap Ibnu Musaib tadi. Ada yang hampir memancungnya, tetapi dihalang oleh beberapa ahli keluarga yang lain. Dan Raja Faisal dikemumikan, dimakamkan di Al-Aud. Setelah kematiannya juga, Arab Saudi berkabung selama 3 hari dan secara langsung kepimpinan pun diberikan kepada Khalid bin Abdul Aziz, anak kelima Raja Abdul Aziz. Dan dikala pemakaman itu, Raja Khalid ini pun menangis dah dan sangat sedih dengan pemergian abangnya yang dibunuh dengan kejam. Dan dia tidak melepaskan Ibnu Musaib ataupun namanya Faisal bin Musaib dengan tindakan yang tidak dapat diterima oleh keluarga mereka. Setelah disoal siasat antara sebab Faisal Musaib membunuh Raja Faisal adalah kerana membalas dendam kerana kerajaan telah membunuh abang kandungnya iaitu Khalid Musaib, sebagaimana yang kita ceritakan di awal tadi, iaitu Khalid Musaib ni yang menyerang stesen TV sebab ia dikatakan sekular sehingga dibunuh oleh polis pada tahun 1966. Di sisi lain, Faisal Musaib ni belajar di Universiti San Francisco, kemudian berpindah lagi disebabkan kehidupannya yang agak bebas dan selalu berhibur hinggalah pengajiannya tidak tamat, sehinggalah ia ditangkap di Colorado disebabkan terlibat dalam ubat terlarang dan juga ganja. Tetapi sebagai keturunan raja, dia kebal dan terlepas. Setelah berbagai perkara yang dilakukan oleh Faisal Musaib ni, ia pun bermain perempuanlah bercinta dengan Christine Surmah daripada barat, seorang artis muda, dan dikatakan dia mulai mengikuti apa sahaja yang dikatakan oleh perempuan yang pro-Israel itu. Ini semua boleh dikatakan perancangan licik yang dirancang oleh musuh bagi Raja Faisal, yang mana sebelum Faisal Musaib ni balik ke Saudi, dia dah pun pergi ke Beirut, kemudian tinggal di Jerman dan balik ke Arab Saudi. Dan bila sampai di Arab Saudi, ia pun dah merancang untuk bapa saudaranya sendiri, iaitu Raja Faisal Abdul Aziz. Ramai yang mengatakan ia adalah dendam ditambah lagi dengan hasutan musuh bagi menghabiskan Raja Faisal kerana Raja Faisal menjadi penghalang penjajahan bangsa Y di bumi Al-Aqsa, yang mana Raja Faisal ini membawa masalah dan juga penghalang kepada musuh-musuh Islam. Akhirnya Faisal Musaib dipenjara dan didapati dia adalah waras, yang mana sebelum ini dia berlakon tidak waras kerana terlibat dengan ubat terlarang, ganja dan sebagainya. Maka Faisal Musaib ini pun didapati bersalah dan dihukum pancung di hadapan orang ramai di Riyadh.
Sahabat, semua sejarah telah pun mencatatkan kebanyakan mereka yang tegas dan berani dalam mempertahankan kebenaran akhirnya akan dikhianati oleh orang-orang yang terdekat dengan mereka. Mereka yang tegas dan berani dengan prinsip Islam pasti akan dimusuhi oleh musuh-musuh Islam. Kalau kita baik dan mengikuti segala apa yang musuh mahukan, maka kita akan diampu dan diberikan kemewahan yang sementara. Sedangkan di sebalik itu, tindakan mereka membuat umat Islam yang lain menderita dalam penjajahan. Sebagaimana yang kita tengok hari ini, mana pemimpin ataupun raja Arab yang berani? Tidak ada. Yang ada pun hanyalah kelompok kecil seperti di Yaman yang berani dan mencuba untuk membantu apa yang mereka mampu. Adapun negara-negara Arab kaya, maju dan sebagainya hanyalah melihat. Sehingga kan di dua tanah suci umat Islam tidak dibenarkan untuk membicarakan mengenai mereka-mereka yang berada di bumi Anbiya itu. Mereka yang berada di Syam. Yang diutamakan oleh Raja Arab juga pemimpin Islam hari ini ialah pembangunan, kemajuan, kemodenan, kemewahan dunia, duit, fulus, wang dan sebagainya. Sehingga kan hal-hal besar yang melibatkan kemanusiaan juga saudara Islam sebangsa sendiri hanya dipandang sebelah mata. Sebagai orang Islam kita agak sedih, tapi kita kena terima hakikat disebabkan perkara ini telah pun diberitahu oleh baginda Nabi SAW. Antara tanda kiamat ialah jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin papa, serta pengembala kambing dah berlomba-lomba untuk membina bangunan megah yang menjulang tinggi. Hari ini kita boleh lihat bangunan paling tinggi ialah di negara Arab, Najd, dan negara Arab lain pun sekarang berlomba-lomba untuk membina bangunan megah mereka. Seperti kota Niam, di dalamnya ada The Line dan sebagainya. Dan antara tanda kiamat juga dalam hadis Nabi ialah umat Islam dikerumuni ataupun dibelasa oleh musuh-musuh Islam seperti sekumpulan serigala membaham kambing. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akan datang zaman di mana seluruh manusia mengerumuni kamu sebagaimana mengerumuni makanan ke bekasnya. Maka seorang sahabat berkata, adakah disebabkan jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasulullah? Maka jawab baginda, bahkan jumlah kamu pada hari itu begitu ramai, tetapi kamu hanyalah seperti buih air banjir. Dan Allah akan cabut daripada sanubari musuh kamu perasaan gerun terhadap kehebatan kamu, dan Allah akan mencampakkan penyakit wahan ke dalam hati kamu. Maka seorang sahabat lagi berkata, wahai Rasulullah, apakah penyakit wahan itu? Lalu sabda Rasulullah SAW, iaitu cintakan dunia dan takutkan mati. Sahabat semua, hadis Nabi SAW ini kita tengah saksikan sendiri depan mata kepala kita. Umat Islam dikerumuni, dibelasa daripada pelbagai arah dengan jumlah kita yang banyak ini, dan dengan negara umat Islam yang kaya raya, melimpah ruah nikmat yang Allah bagi. Tetapi bila melibatkan hal umat Islam yang lain, semuanya hanya mampu melihat, bahkan ada yang tidak hirau langsung. Inilah zamannya yang kita berada di dalamnya. Musuh ada keberanian untuk membuat apa sesuka hati mereka, di saat kita pula seperti pengecut yang pentingkan diri. Ini belum lagi kedatangan Dajjal yang ada syurga dan nerakanya sendiri. Mari sama-sama kita berdoa semoga Allah menjadikan kita tergolong daripada mereka yang diberikan hidayah dan berjuang membela saudara Islam kita. Semoga juga Allah memberikan kita pengakhiran yang baik dalam hidup. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.